5, 4, 3, 2, 1. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikejutkan umpamanya syarikat baru selain pada Nvidia, gergasi AI muncul, OpenAI dengan ChatGPT. Suatu ikhtiar penemuan baru yang menggemparkan. Dalam masa yang singkat, OpenAI sekarang perkenalkan Sora, apps baru yang paling canggih. Maka apakah kita harus tunggu sehingga ada fakulti khas, ada jabatan khas? Apakah tak mungkin Perkeso fikir ke arah ke depan ini dan tak terikat dengan latihan-latihan bentuk lama? Orang yang sudah lama bekerja, sama ada yang baru, tentunya baru bagi tumpuan yang 18, 19, 20-an, yang 30-an. Apa kata kalau kita mulakan dengan staf Perkeso sendiri yang sudah 30-an dan 40-an, beri dia program upskilling ini dan pastikan dia berikan contoh yang baik bahawa upskilling dalam bidang-bidang AI yang baru dan mencabar ini dapat mereka kuasai supaya dapat terangkat mutu tenaga kerja kita. Kemudian kita pindahkan kepada kawasan-kawasan lain di kalangan pekerja, dan saya harap Kesatuan Sekerja akan melihat perkara ini. Kadang-kadang kita ini terlalu terikat, ya, menteri dengan pemikiran kementerian lamanya, KSU dan KP kerana sukatan-sukatan dan peraturan lamanya, ya. Begitu Kesatuan Sekerja dengan format dan keutamaan Kesatuan Sekerjanya. Jadi hal-hal yang baru tak sempat kita gapai. Sebab itu tema saya selalunya mengatakan, dengan AI, dengan IT, dengan upskilling, bermakna kita nak gapai yang di langit, menggapai langit, mencapai sesuatu yang baru. Dan ini tidak ada dalam kuliah. Dalam kuliah kita 10 tahun yang lalu sudah ketinggalan. Jurutera yang belajar 15 tahun yang lalu akan dapati bahawa beberapa program dan penemuan baru itu sudah jauh lebih ke depan. Yang belajar IT di universiti 5 tahun yang lalu akan tidak pernah terkenal sangat dengan OpenAI, dengan ChatGPT, dengan Sora, kerana ini semua penemuan-penemuan baru. Sebab itu saya katakan upskilling harus juga dapat mencungkil tenaga yang terbaru. Pilih mana-mana kepakaran yang ada, pinjam mereka sekejap, biar dia bagi taklimat, dan biarlah pengurusan Perkeso dan KSM itu dapat menguasai bidang yang sedikit dan kemudian minta mereka sampaikan kepada kalangan yang dipilih. Sistem pendidikan kita memang baik, tenaga kerja kita dan jurutera kita baik, lulusan TVET kita baik, tapi tidak cukup dalam persaingan dengan perubahan yang sangat cepat. Saya sering menyebut tentang apa yang disebut zaman atau era pasca normal, post normal times. Post normal times itu apa dia? Chaotic, kompleks, ada kontradiksi, ya, tetapi kepesatan perubahan, kepantasan perubahan itu menakjubkan. Orang yang memikir dan mengurus mengikut kaedah lama akan ketinggalan. Kita mau Malaysia ini hebat, kita mau Malaysia ini terangkat, kita mau Malaysia ini maju dan dapat bersaing dengan semua negara-negara maju. Kita tidak boleh capai kalau kita gunakan kaedah lama. Saya mau Perkeso dan Kesuma mendepani persoalan ini. Ada kebebasan dan ruang upskilling yang luar daripada sistem pendidikan yang kita biasa dan kenal. Dan insyaAllah dengan Menteri dan Timbalan Menteri, KSU dan juga tenaga keluarga Perkeso, saya harap ambil perhatian. Saya tidak punya jawapan dalam semua perkara ini. Yang saya tahu, kalau kita tak lakukan perubahan, kalau kita tak bersedia
meninggalkan kaedah lapuk yang lama, memikir ke depan, menggali instrumen ikhtiar baru, perkenalkan, menggunakan beberapa ruang dan kaedah baru, kita akan ketinggalan. Saya tekankan hal ini kerana saya yakin semua dan Perkeso punya keupayaan. Sama ada itu pelajar atau pelatih itu OKU atau tidak, bagi saya itu secondary. Yang penting peluang mesti diberikan. Kita akan ketepikan beberapa kaedah dan kerana birokrasi. KSU akan pastikan. Kita akan cuba robah apa-apa peraturan yang ada, asalkan bawa kepada menteri dan kementerian, dan bawa kalau perlu ke jemaah menteri. Dan saya akan bagi jaminan, selagi saya dapat amanah ini, saya akan pastikan kita boleh rombak asalkan kita boleh capai kemajuan yang diharapkan. Kerana Malaysia berhak terangkat semula sebagai negara maju dan hebat di dunia.